أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Ayat 36 sampai 39 surah An-Nahl. Alhamdulillah, ayat ni hubungnya dengan hidayah, petunjuk dan menyesat. Jalan yang Allah Ta'ala kehendak kepada orang-orang yang beriman, maka Allah tunjuk kepada siapa sahaja yang dia kehendak. Dan sebalik pada tu, siapa sahaja yang Allah kehendak nak menyesatkannya, maka tidak ada siapa yang dapat memberi hidayah petunjuk. Cuba kita tengok mana dia sepitah lalu. Ayat 36 ni, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka. Dengan memerintahkan dia menyeru mereka, iaitunya Allah Ta'ala perintah semua tiap-tiap orang rasul tu seru umat dia dan kaumnya. Gapo? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hak ni hua cailak dalam hal dakwah, dalam hal seruan tiap-tiap orang rasul terhadap umat dia, kaum dia, iaitunya maka gapo, hendaklah kamu menyembah Allah dan menjauhilah taghut. Ni hak katanya akidah yang paling penting sekali, beribadat kepada Allah dan jauh daripada taghut. Gapo dia terjemah taghut di sini? Iaitunya ialah syaitan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. Ini tak ada kira sama ada manusia ke, tokoh kayu ke, batu ke, gapo, semua tiap-tiap perkara. Tapi hak besar-besar iaitunya syaitan. Manusia semua syaitan. Semua berhala, tokong-tokong semua, tak ada kira tokong rupa mana, bentuk mana, maka tu dikatakan taghut. Dan termasuknya manusia yang jong orang sujud kepada dia, dinamakan taghut juga. Itulah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka, antara manusia saat ni, yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Manusia dua perapit atas dunia ni. Orang dapat hidayah dengan orang yang Allah Ta'ala menyesatkan dia. Bahkan kebanyakan manusia, banyaknya yang Allah Ta'ala menyesatkan. Mata hati dia tu katuk, otak dia tu tak kena ajaran yang sebenar, walaupun cerdik, bijak, pandai, kecek, gotuak ni pandai belaka. Tapi Allah Ta'ala tak buka so, iaitunya hidayah. Hak ni kita kena yomrak, katanya bukan khijai manusia nak hidayah kepada mana-mana orang. Walaupun Nabi sendiri pun tak boleh hidayah kepada
Mana-mana manusia. Alhamdulillah, kita apabila kita dapat hidayah, dapat petunjuk, kita gambar katanya hak ni satu nikmat yang sangat besar yang Allah Taala bagi kepada orang yang dia kehendaki. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah hidayah, beri petunjuk, buka pintu hati kepada siapa sahaja yang dia kehendak. Kepada apa tu? Kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Lepas tu tiap-tiap golongan manusia atas muka dunia ni tak ada kira yuk samai mana-mana. Tuhan ayat katanya wa im minkum illa khala apa? Khala nadhirum mubin. Ayat dalam surah Fatir. Tiap-tiap rasul, tiap-tiap tempat, tiap-tiap yuk samai adanya rasul. Alhamdulillah. Nak manusia nak gi dakwa katanya rasul tak ada, nabi tak ada, tak boleh. Sebab nabi sendiri royak di dalam satu hadis, saya biasa duk royak acak-acak kali, semua rasul, semua nabi adanya 124,000 orang. 124,000 คน. Dalam 124,000 orang ni adanya 315 orang hak jadi rasul. Tamnai nabi dan rasul. Dalam 315 ni disebut nama di dalam Quran 25 orang. Dalam 25 orang yang terpilih menjadi ulul azmi, maknanya rasul-rasul yang banyak diuji dan banyaknya kena duk jual dengan puak-puak dia, letih tak erak penat. 5 orang, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dalam 5 orang ni yang tertinggi sekali, yang mulia sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam 124,000 orang rasul dan nabi, hak tertinggi sekali iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia di sisi Allah dan menjadi rasul yang terakhir di atas muka dunia. Alhamdulillah, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, dan tidak ada dah rasul selepas daripada Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat. Lepas tu soalan ada orang-orang duk tanya katanya, lepas tu Nabi Isa turun pada akhir zaman sikit lagi tu lagu mana? Dah royak katanya rasul akhir sekali Nabi Muhammad dah. Lepas tu Nabi Isa turun sikit lagi sebagai apa? Sebagai umat kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa ni guna syariat Nabi Muhammad, bukan turun naik tanah Nabi akhir zaman ataupun Nabi hak sutai lepas pada Nabi Muhammad, atau bukan. Ini Allah royak dah di dalam Quran, dan Nabi pun royak dalam beberapa hadis hubungnya dengan turunnya Nabi Isa untuk nak menegakkan keadilan, kebenaran di atas muka bumi. Alhamdulillah. Sebab itulah kita masuk di dalam ayat ni semula, iaitu hubungnya dengan hidayah dan petunjuk. Hidayah, petunjuk dan menyesat adalah hak Allah, bukan hak manusia. Ben kamasid hak Allah Taala. Manusia nak pergi pandai-pandai nak menyesat, nak hidayah, ni tak boleh. Sebab tu Nabi raya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah nak hidayah, maka tidak ada siapa yang boleh menyesatkan orang itu. Tapi ingat molek, wa may yudlil, siapa yang Allah menyesatkan orang itu, fala hadiyalah, tak ada siapa dah nak hidayah, nak buka pintu hati dia, nak kenal Islam. Sebab apa? Sebab hak Allah. Hak ni kamasid hak Allah Taala. Nak siapa dapat hidayah, siapa dapat petunjuk ataupun dia nak menyesat. Oleh itu Tuhan pun royak, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dah zaman-zaman dulu rasul-rasul duk dakwah, duk seru, duk royak kata, adanya kesal-kesal.
Kesel-kesel di atas muka bumi. Orang-orang zaman dulu buat apa Dia buat tempat duduk dia, tempat hak kena bala, Tuhan waktu turun bala. Tuhan pun royak dia dalam Quran. Kalau dia mu tak percaya ataupun mu duk berasa nak tengok benda hak sebenar, duk ada lagi. Kesel-kesel zaman-zaman dahulu, Tuhan royak fasiru fil ard. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Munjalalah atas muka bumi, kita tengok. Inilah ayat yang suruh kita jalan tengok. Bukan arti jalan kaki di sini. Gilah tempat jauh-jauh ngatamai kapal terbang pergi situ pergi sini, kita tengok dengan mata sendiri. Oh, kesal daripada orang hak Tuhan waktu turun bala, hancurnya, penuhnya. Nah, tidak ada kesal-kesal orang dah situ. Tinggal kesal tempat dah. Orang-orang hancur habis dah, dibalik bombing dan sebagainya. Maka kita akan boleh tengok zaman-zaman lah ni pun lagu tu lah juga manusia yang dilaknat ataupun di waktu turun bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu? Sebab deraka kepada Rasul, deraka kepada ajaran Allah. Walaupun Rasul Nabi tidak ada mai tuatun duk depan, tapi kesal daripada hak manusia duk deraka kepada Allah, deraka kepada Rasul tu akan timbul sokmo tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Masya Allah. Ni ayat ni adalah memberi kepada kita iaitu satu perasaan rasul-rasul zaman nabi-nabi dahulu, ia seru manusia nak beribadat kepada Allah dan menjauhi tagut. Inilah dia panggil ayat tauhid, ayat akidah. Sebab apa tu? Kalau dah kita hanya beribadat, kita tak apa? Tak jauh daripada tagut, tak sempurna juga iman kita. Supaya ayat apa dalam suratul Baqarah apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa man yu'min billahi Allahumma salli ala Muhammad. Cuba ambil sikit. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ha ni ayat ni. Dia kena pasal hak ibadat tu kena kuat, akidah kena kuat. Lepas tu dalam masa tu lah juga kita kena kufur dengan taghut, dengan benda hak selain daripada tu. Sebab tu kita mengucap dua kalimah syahadah tu, la ilaha illallah. Dia mempunyai dua apa? Dia panggil dua karakter. La ilaha, lepas tu illallah. Tidak ada dah Tuhan yang berhak diibadat, disembah kecuali Allah. Ha ni. Kita nafi dulu, maknanya kita particip semua tiap-tiap perkara. Tak ada kira apa batu manusia, kuaka, gotu kan ni. Tak ada. Kecuali Allah. Hak tu hak kita nak. Inilah Tuhan raya. Faman yakfur bit taghut. Siapa yang kufur dengan taghut wa yu'min billah dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka orang itu adalah orang yang berpegang dengan tali Allah yang tidak akan putus buat selama-lamanya. Ni Tuhan banding seolah katanya kita dok pegang dengan tali Allah, pegang dengan agama Allah, pegang dengan ajaran Allah, syariat Allah, ajaran Nabi. Nak jadi kita ni kuat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Tuhan raya lagi sebagai akhir in tahris ala hudahum, maka jika engkau wahai Muhammad sangat-sangat lobokan, maknanya inginkan mereka beroleh hidayah, petunjuk. Nabi lagu tu dia cita-cita nak semua umat dia, kaum dia beriman belaka. Lepas Tuhan pun kaya intahris ala hudahum. Kalau dia mung ni duk cita-cita duk nak benar supaya mereka itu dapat hidayah. Tapi Tuhan kaya fa innallaha la yahdi man yudhill. Maka apa? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya.
Dia tu hecok moho dah. Katanya orang ni adalah orang sesat. Maka duk gitulah. Walaupun dia cerdik, dia bijak, mata tak ada tuli, telinga mata tak ada buta, telinga tak ada tuli, tapi duduk lagu tu lah. Ni bosan terutamanya pada zaman-zaman dahulu orang-orang kafir, orang munafik, orang hati tak bersih. Tapi zaman-zaman lah ni kita bosannya kita orang-orang Islam ni. Nah, orang kafir hak cerak dah. Dia tu tak buka hidayah kepada dia, duk gitu walaupun cerdik, bijak, pandai pun mati dalam kafir pok-pok dia. Tapi kita duk bosannya kita orang Islam ni yang Allah Taala tak buka pintu hati. Balik pintu hati. Allah, nah bosan. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan. Ini kita kena syukur sama kita dapat hidayah, dah boleh ngaji, boleh dengar ajaran agama dan kita boleh duduk di atas jalan yang lurus. Minta supaya kita duduk di atas jalan ni sampai kita mati. Dan insya-Allah kita nak masuk syurga pun di atas jalan yang benar, iaitu as-siratul mustaqim. Itulah. Dan lebih kurang ada lagi makna dia oleh bawah dalam pimpinan Ar-Rahman ni, nanti insya-Allah kita baca semulalah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.